Yang terkini pula, tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan status Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi. Saudara-saudara, setelah kita juga tahu, kita dikejutkan dengan saman ataupun tuntutan dari Vincent Tan terhadap Menteri Besar Kedah, yaitu Sanusi, tuntutan berjumlah Rm200 juta. Ada lagi baharu, kali ini pula sebuah artikel mengesahkan Amiruddin tuntut Sanusi mohon maaf dalam tempo 48 jam. Bayar ganti rugi Rm10 juta. Artikel dari My Metro. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan surat tuntutan maaf dan bayaran ganti rugi Rm10 juta sudah disampaikan kepada Datuk Seri Muhammad Sanusi menerusi peguamnya pada 7.36 malam tadi. Surat tuntutan itu adalah tindakan susulan atas fitnah yang disampaikan Menteri Besar Kedah dalam satu ucapannya di Citra Kedah pada 2 Ogos. Amiruddin berkata, Sanusi memfitnahnya dengan mengeluarkan kenyataan bahwa beliau memberikan tanah negeri secara percuma kepada syarikat swasta. Nah, saudara-saudara, sekali lagi Sanusi dalam masalah besar, dalam bahaya. Kurang 2 hari lagi, pilihan raya negeri. Tiba-tibalah pula Sanusi sekali lagi didapati berfitnah lagi, membuat fitnah lagi. Dan kali ini melibatkan Menteri Besar Selangor dan juga Vincent Tan. Vincent Tan menyaman ataupun menuntut Sanusi membayar Rm200 juta, manakala Menteri Besar Selangor menuntut Sanusi pula untuk membayar Rm10 juta. Dalam surat yang disampaikan, saya menuntut supaya beliau dalam tempoh 48 jam menarik balik dan meminta maaf atas kenyataan beliau, menjamin bahwa fitnah itu tidak diulang, membayar ganti rugi Rm10 juta atas tindakan memfitnah dan mengeluarkan berita palsu yang menjejaskan institusi Datuk Menteri Besar Selangor dan Kerajaan Selangor. Namun begitu, jika Datuk Seri Sanusi gagal berbuat demikian, saya terpaksa meneruskan dengan tindakan undang-undang menerusi proses mahkamah. Sebelum ini, sebuah portal melaporkan mengenai pendedahan Muhammad Sanusi berhubung skandal yang didakwa berlaku membabitkan Amiruddin dengan pengasas kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan. Artikel pada 9 Ogos 2023. Jadi berapa banyak lagi salah laku Sanusi kali ini? Selain daripada RII, selain daripada pertuduhan yang sudah diterima, sedia ada, dan saman fitnah kala, salah satunya dengan Mahfuz Omar, dan kali ini pula Menteri Besar Selangor dan Vincent Tan menuntut Vincent Tan menuntut Rm200 juta, manakala Menteri Besar Selangor menuntut Rm10 juta. Adakah inilah pengakhirannya karier Menteri Besar Kedah sekiranya didapati bersalah 100%? Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pilihan raya negeri yang bakal diadakan pada 12 Ogos telah menarik perhatian ramai orang. Terutamanya sentimen-sentimen menjatuhkan kerajaan, menjatuhkan Perdana Menteri hari ini. Ramai pemimpin PN yang mengatakan bahawa pilihan raya negeri di 6 negeri sekiranya dimenangi oleh Perikatan Nasional mampu menumbangkan kerajaan perpaduan hari ini, menumbangkan Perdana Menteri. Sekali lagi, celah mana yang akan memberi kesan kepada kepimpinan Perdana Menteri di dalam pilihan raya negeri? Dan yakinkah Perikatan Nasional untuk menang 6-0, 5-0 ataupun mungkin 4-2 menang di dalam pilihan raya negeri?
Dalam sebuah artikel mengesahkan Perikatan Nasional tidak boleh bentuk kerajaan pusat. Artikel dari H Metro ataupun My Metro. Adakah di sini sudah tiada lagi harapan Muhyiddin, harapan Hadi Awang, Azmin Ali, Sanusi, Hamzah Zainuddin, Faisal Azumu, ataupun mana-mana kepimpinan Perikatan Nasional ataupun PAS yang seringkali membawa sentimen menjatuhkan kerajaan hari ini. Dalam artikel ini, PN tidak boleh bentuk kerajaan pusat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengulangi peringatan kepada Perikatan Nasional bahawa gabungan itu tidak boleh membentuk kerajaan walaupun menang pada PRN. Beliau berkata, Kerajaan Perpaduan kini mempunyai seramai 148 ahli parlimen dan kalau mereka lompat parti, kerusi mereka akan kosong. Begitu juga ahli parlimen Sabah dan Sarawak. Semuanya terikat kepada akta anti lompat parti. PN tidak boleh membentuk kerajaan pusat dengan adanya akaun bersumpah kalau ini pun tidak difahami oleh seorang presiden sebuah parti, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Tan Sri Abdul Hadi Awang juga sebelum ini membuat kenyataan sedemikian berkaitan dengan status Kerajaan Perpaduan, status Perdana Menteri. Sepatutnya Abdul Hadi memahami perkara yang boleh membentuk kerajaan secara demokratik. Dan saya harap apa yang berlaku di negeri-negeri ini memang tidak akan pernah berubah kedudukan Kerajaan Perpaduan. Beliau berkata demikian pada sidang media di program Pemimpin Bersama Masyarakat di Kampung Nelayan. Terdahulu, Presiden PAS sekali lagi mendakwa kemenangan PN dalam 6 negeri pada PRN 12 Ogos ini akan membolehkan berlaku perubahan dalam kerajaan pusat dipimpin Perdana Menteri. Abdul Hadi yang juga timbalan pengurusi PN berkata, dakwaan itu berdasarkan terdapat sokongan daripada ahli parlimen di dalam parti gabungan Kerajaan Perpaduan, termasuk dari Sabah dan Sarawak, yang akan menyokong PN jika gabungan memenangi PRN. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata, kini Kerajaan Perpaduan ada 148 ahli parlimen dan kerusi di Pulai Johor kosong selepas Datuk Seri Salahuddin Ayub meninggal dunia. InsyaAllah akan ada pilihan raya kecil dan kita akan memperkenalkan calonnya. Nah, tuan-tuan dan puan semua, Hadi Awang juga membuat kenyataan bahawa PRN 6 negeri, keputusan sekiranya PN menang, ini akan mengubah kedudukan kerajaan pusat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah di sini, seperti yang dinyatakan dalam artikel Syahbudin.com juga, jangan mimpi Anwar tumbang bulan Ogos. Adakah di sini mereka hanya mereka-reka cerita supaya pengundi tetap yakin bahkan mereka sudah kalah pada PRU15 yang lepas. Dan kali ini pula untuk PRN mereka masih seolah-olah ingin menggugat kedudukan Perdana Menteri. Akhirnya saudara-saudara, hakikatnya Muhyiddin sudah tiada, Hadi Awang sudah tiada lagi harapan setakat ini untuk membentuk kerajaan pusat. Seperti yang dinyatakan dalam artikel ini, PN tidak boleh bentuk kerajaan pusat. Saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.